Adakah kita beriman kepadanya? Adakah kita cinta kepadanya? Marilah sama-sama kita mengenalkan Rasulullah SAW untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah, dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Jumpa dengan saya Wala Hadis hari Jumaat selepas solat asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah SAW bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بمدارسة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المستمعون والمستمعات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا لسماع حديث رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام أهل الحديث في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas nikmat dan juga peluang yang Allah Taala beri kepada kita untuk kita dapat nak mempelajari hadis Nabi SAW, dan juga beri banyak kenikmatan, banyak rahmatnya yang sentiasa memberi kepada kita. Alhamdulillah, maka kita banyaklah bersyukur, banyaklah kita katakan alhamdulillah. Sama ada nikmat itu yang kita nampak kata baik, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat, dan juga kalaulah apa yang kita tak suka sangat pun kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita pada petang hari Jumaat setiap minggu kita ada ruangan bersama untuk nak mempelajari hadis Nabi SAW.
hadis yang Nabi nak royak kepada kita, hadis yang Nabi royak kepada sahabat dia dan juga Nabi umat dia tahu. Mudah-mudahan Nabi harap kata apabila umat dia mengaji ataupun mempelajari hadis-hadis dia dan juga beramal dengan hadis itu, Nabi yakin bahawa insya-Allah orang yang beramal dengan sunnah dia, hadis dia akan dapat berjumpa dengan dia pada hari kiamat nanti. Maka alhamdulillah kita sedang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita nak usahakan nak angkat darajat di segi ngaji hadis kita di kawasan kita nak abalah mana pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nampak kata maju, nampak kata hebat, kerana kita dah raya semua kata Al-Quran tak cukup sahaja kalaulah kita faham Quran tetapi kita tak faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kedua-dua ini adalah wahyu. Kedua-dua ini adalah wahyu. Al-Quran adalah wahyu yang matlu, yang disunatkan baca, dan juga al-hadis ataupun sunnah Nabi SAW adalah wahyu yang Allah Ta'ala royak dalam Quran kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad tak kecek melainkan benda tu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nak abalah mana peringkat pengajian hadis kita ni agak kata kuat lagi, tambah kehebatan lagi, dan nak kita kenal, kita boleh dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap hari kita hidup, satu hari kita kena dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana guru yang ngajar hadis Nabi, kita usahalah tak ada telinga kita untuk nak dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis Nabi, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, banyak hadis Nabi yang kita kena belajar. Kerana hadis Nabi SAW yang sahih pun kita kena belajar. Sama ada hadis yang daif, yang lemah, yang tidak sahih daripada Nabi pun kita kena tahu, kita kena ngaji kata ini adalah hadis yang tidak sahih daripada Nabi SAW, kita menjauhi, tak boleh kita beramal dengan dia. Kita ngaji hadis Nabi yang sahih daripada Nabi untuk kita nak beramal dengan dia. Ini tujuan kita. Tujuan kita yang ngaji hadis kita untuk nak beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peringkat yang pertama yang kita harap dan juga kita usahakan nak sebar pengaji hadis, sama ada di peringkat rumah satu keluarga, buat satu halaqah mengaji ataupun mempelajari tafsir Al-Quran dalam halaqah itu, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dua. Dalam rumah kena ada satu halaqah. Satu keluarga satu halaqah. Satu keluarga, satu halaqah. Halaqah itu gapo? Kita usaha kumpul semacik ataupun anak-anak kita, orang yang duk sama satu keluarga dengan kita, kita usaha himpun mereka ni duk sekali. Duk secara buat halaqah, duk sebulan baik, duk macam mana baik. Untuk kita nak cari masa, kita nak masa satu masa, keluarga kita ni boleh duk sekali. Duk sekali untuk membacakan Al-Quran. Baca sudah, tafsirkan, goyak sedikit. Selepas itu goyak sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harap kata setiap rumah kena ada satu halaqah. Satu halaqah untuk wa'wi. Halaqah itu, keluarga itu kena Allah dan juga kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita sangat yakin bahawa keluarga yang kita harap sangat nak kata keluarga aku adalah syurga aku. Usrati jannati, keluarga aku adalah syurga aku. Tak akan jadi syurga akan keluarga kita melainkan kita kena sebar ataupun kita kena ambil Al-Quran dan juga Al-Hadis ataupun sunnah Nabi masuk dalam keluarga kita. Kerana itu adalah satu jalan sahaja yang kita nak membinakan keluarga kita jadi keluarga kita dan juga syurga kita. Kerana kita nak tengok keluarga kita ni adalah keluarga yang apabila kita lihat adalah keluarga yang seperti syurga, sejuk mata. Tengok kepada suami, kita sejuk mata. Suami tengok kepada isteri, sejuk mata. Ibu tengok kepada anak-anak, anak-anak tengok kepada ibu, semua sangat sejuk mata. Kerana semuanya melalui hidup keluarga mereka dengan halaqah yang ada Al-Quran dan juga sunnah Nabi pimpin mereka. Kerana ini orang panggil kata keluarga yang berilmu.
Keluarga-keluarga yang berilmu bukan kata keluarga itu semua orang ngaji agama, tak. Kadang-kadang keluarga ni semua ngaji akademik atau ngaji saman, ngaji wiswak, ngaji gotu, ngaji goni, ngaji payaban, ngaji pesak. Tetapi halaqah ataupun rumah dia tak biasa tinggal pun halaqah untuk nak mengajikan Al-Quran dan juga sunnah Nabi, hadis Nabi SAW. Kerana ilmu sebenar adalah ilmu yang datang daripada Allah. Gapo yang Allah Ta'ala ayat Al-Quran? Qala Allah. Nak tahu kata ilmu yang wa'wi kita sapa kepada syurga, sama ada syurga yang kita harap kata nak berlaku, nak ada dalam keluarga kita dan juga nak bawa kita kepada syurga di akhirat nanti, kena tupai ilmu. Kita kena tupai ilmu. Ilmu balas mana? Ilmu adalah qala Allah, gapo yang Allah Taala royak dalam Quran, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga gapo yang Nabi royak dalam sunnah dia, dalam hadis dia. Maka tadi kita royak kata, dulu kita royak kata nak faham Quran kena melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kadang-kadang kita nak faham hadis Nabi pun kita kena usaha faham melalui pendapat ataupun perkataan ulama-ulama dulu. Pia yang paling alim sekali, yang paling getir sekali, yang paling tahu sekali makna yang Nabi SAW sebut dalam hadis dia, sahabat dia. Sahabat adalah orang yang paling tahu sekali gapo yang Nabi nak royak, gapo yang Nabi maksudkan di dalam sunnah ataupun hadis dia. Dan juga orang yang paling kenal kali kepada sahabat iaitu orang tabi'in. Orang yang tak dia jumpa dengan Nabi tapi dia jumpa dengan sahabat Nabi SAW. Dan juga orang yang paling kenal sahabat tabi'in sekali, orang yang datang selepas mereka, iaitu golongan imam yang keempat, lebih-lebih lagi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad, dan juga imam-imam yang lain lagi, ramai imam. Ulama semasa tabi'in, selepas daripada tabi'in, selepas daripada itu lagi ramai ulama yang kita boleh tupai ilmu mereka untuk nak bawa kita ni kenal, faham akan sunnah Nabi dan juga Al-Quran. Ini tujuan kita. Tujuan kita nak ngaji ilmu. Kalaulah orang ngaji fiqh ni, dia akan ngaji pendapat ulama-ulama mazhab 4 ataupun ulama mazhab yang banyak daripada 4 mazhab. Kita nak ngaji tujuan mazhab tu Syafi'i baik, mazhab Abu Hanifah baik, mazhab Malik baik, mazhab Ahmad baik. Bukan tujuan kita nak beramal ataupun nak ikut bersama, nak serupa dengan Imam Syafi'i ataupun Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik ataupun Imam Ahmad. Tak, bukan. Tetapi kita ngaji pendapat mereka, fiqh-fiqh mazhab mereka untuk jadi wasilah, untuk jadi jalan yang membawakan kita ni faham Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka ini adalah jalan untuk kita nak sampai kepada Al-Quran, dan juga Al-Quran inilah akan membawa kepada kita yahdi lillati hi aqwam di dalam dunia ini, dan juga dia akan bawa kita kepada syurga pada hari kiamat nanti. Bukan kita ngaji ilmu bersama dengan satu ulama, satu tok guru untuk kita nak serupa dengan tok guru tu, ataupun untuk kita ni nak bertaasub, nak pegang teguh dengan tok guru dia seorang ni. Apabila dengar khabar kata tok guru lain, ustaz lain, ulama lain, amas yang lain tak sama dengan tok guru dia ni, maka orang ni salah. Tak, bukan. Tetapi kita kena tengok kata tok guru, ustaz kita, ulama kita yang hajar kita ni betul dengan sunnah juga kedak. Kalau betul, maka itulah jalan yang sebenar yang kita kena turut. Kerana al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah orang yang dapat waris daripada Nabi SAW. Dan juga Nabi tidak uwi harta benda kepada ulama ataupun anak-anak dia dinaran wala dirhaman, wi gapo dak. Wa innama yuwarrithul ilma, tetapi Nabi wi gapo kepada ulama, wi iaitu al-ilmu, ilmu gapo yang kita ayat tadi, ilmu iaitu gapo yang Allah Taala ayat dalam Quran dan juga Nabi ayat gapo dalam hadis dia sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah tujuan yang kita usahakan nak menguatkan pengajian hadis kita. Ini peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama sahaja yang kita usaha nak mensyarahkan hadis. Nabi ada majlis-majlis ngajar hadis Nabi SAW untuk syarah kepada sedang pendengar. Syarah kepada orang kampung, faham akan hadis Nabi SAW. Ini satu peringkat sahaja. Tetapi kita akan usahakan
di kawasan kita ataupun di negeri kita ni, we hebatkan tentang ilmu hadis. Kerana ilmu hadis dia ada banyak cabang. Ya, ilmu hadis dia ada banyak cabang. Ilmu hadis yang bersangkut dengan fiqh sunnah. Apa fiqh sunnah? Iaitu fahamkan, usaha memahamikan akan sunnah, iaitu hadis Nabi. Baca hadis Nabi, kita mensyarahkan apa yang kita faham daripada hadis Nabi. Kerana al-fiqhu iaitu al-fahmu, faham. Al-fiqhu iaitu faham akan sunnah Nabi SAW. Dan juga cabang di dalam ilmu hadis ni ada juga cabang orang panggil itu ilmu mustalah hadis ataupun ulumul hadis. Ulumul hadis yang membicarakan tentang cara untuk kita nak kenal akan satu hadis. Satu hadis yang kita nak ngaji hari ni, adakah soalan dia, adakah hadis ni sahih ke ataupun hadis ni tidak sahih daripada Nabi. Sebelum kita nak syarah hadis ni, kita kena tahu dulu kata hadis ini adalah hadis yang sahih ke ataupun ini adalah hadis yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu satu hadis jadi hadis yang sahih ke tidak, kita kena guna satu ilmu yang panggil kata ilmu ulumul hadis. Ataupun satu nama lagi mustalah al-hadis. Kita kena guna ilmu ni. Salah satu cabang daripada ilmu hadis. Al-hadis dia luas. Tapi bawah dia ni ada banyak cabang. Satu cabang yang kita sebut tadi iaitu fiqh sunnah. Kita nak faham satu hadis yang Nabi nak ayat kepada kita ni belah mana? Orang panggil fiqh hadis. Kita nak tahu kata hadis ni yang kita nak syarah ni adalah hadis yang sahih ataupun tidak, kita kena guna cabang yang kedua yang nama kata ulumul hadis ataupun mustalahul hadis. Mustalah hadis iaitu salah satu ilmu yang dia ada kaedah dia. Yang mana kaedah ini, kita guna kaedah ini, dapat kita tahu kata hadis ni sahih ke tidak sahih. Boleh guna ke tak boleh guna. Dalam bahasa Arab orang panggil kata min haitsul rad wal qubul. Ataupun min haitsul al qubul wal rad. Guna kaedah ni yang ulama letak semenjak tabi'in dulu sampai kepada kita sekarang. Dia letak kaedah ni untuk nak cek tengok kata hadis, satu hadis jadi hadis yang sahih ke tak ni, kita ambil kaedah ni, mai guna satu hadis. Kata hadis yang kita nak baca ni tu cukup ke tak dengan syarat, cukup ke tak ataupun betul ke tak dengan kaedah-kaedah yang ulama tak. Kalaulah dia cukup syarat, kalaulah dia sama dengan kaedah yang ulama tak, maka hadis itu adalah hadis yang qabul ataupun makbul, yang diterima dan juga dapat beramal dengan dia. Kalaulah kaedah yang kita guna dan juga tengok kata hadis ni tak boleh, tak cukup syarat dia, kaedah dia tak sama dengan kaedah yang asal ni, maka hadis itu tidak boleh guna. Maka hadis secara umum ni dua ataupun tiga. Kalaulah dua ulama dulu, dua saja. Semasa Imam Malik, semasa Imam Ahmad ni, hadis bahagi kepada dua jenis saja. Satu hadis sahih, dua hadis daif. Dua saja. Tetapi datangnya semasa selepas daripada Imam Al-Bukhari, iaitu Imam Tirmizi, dia bagi hadis ni kepada tiga. Hadis sahih, hadis hasan dan juga hadis daif. Hadis sahih kita dengar dah ada 5 syarat. Hadis hasan kita dengar dah sama juga ada 5 syarat, tapi syarat dia berbeza dengan hadis sahih, iaitu di segi ingatan orang yang riwayat hadis. Kalaulah orang tu ingatan dia kuat, adalah hadis yang sahih. Kalaulah hadis tu ingatan dia kurang sikit daripada orang yang riwayat hadis sahih, maka hadis itu hasan. Tapi kalaulah orang tu ingatan dia ni teruk benar, hadis dhaif, lemah. Ini orang panggil itu bahagian ilmu hadis yang kita kena ngaji. Kita nak usahakan pada masa depan, walau mana we orang kampung hari ni pelajar saja. Orang yang ni pelajar, orang yang dia nak keren, orang yang dia nak susah, yang ngajar di waham jalan, dia tahu saja. Tapi kita nak balas mana ilmu hadis ni tersebar di dalam masyarakat. Tersebar di dalam masyarakat. Kadang-kadang hari ni dalam masyarakat kita dengar satu hadis, dia faham dah. Dengar satu hadis, faham. Dengan kata hadis Nabi SAW tulis di mana-mana tempat dalam masyarakat,
Innamal a'malu binniyat, orang kampung baca faham. Kerana banyak majlis yang usaha memahamikan akan hadis Nabi SAW kepada masyarakat Islam. Orang faham. Tetapi hari ini kita nak usaha peringkat yang kedua pula, balas mana nak dalam masyarakat kita, apabila orang kampung, mana-mana orang yang duduk dalam kampung, orang biasa, orang ada ilmu ataupun orang yang tidak ada ilmu, sebut kata, dengar kata ini adalah hadis yang diriwayat oleh Nabi ataupun sana kepada Nabi, kita nak apa lama nak masyarakat ni kejut dulu kata ini sungguh kedak daripada Nabi. Bukan kata dengar kata ini hadis daripada Nabi, selalu dah ambil hadis ni royak kepada orang lain. Tetapi kita nak belah mana nak apabila dalam masyarakat kita dengar satu hadis yang di sana kepada Nabi, dia wuti dulu, dia mikir dalam hati dia dulu, sungguh kedak ni hadis Nabi ni. Cek dulu. Kalaulah dia tak pandai nak cek sendiri, dia pergi cari orang-orang yang dapat nak tahu kata hadis ni sahih ke ataupun tidak sahih. Kerana bahaya orang yang semata-mata dengan kata ini adalah perkataan Nabi ataupun hadis Nabi, seterus riwayatkan hadis tu tanpa tengok kata hadis ni sahih ke tidak sahih. Maka bahaya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man haddatha anni hadithan bi hadithin wahid yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain. Nabi kata siapa yang dia ni riwayat satu hadis daripada aku, dia tengok kata hadis ni daripada Nabi, dia riwayat tanpa cek dulu, tengok dulu kata hadis ni sahih ke tak ni, fa huwa ahadul kadhibain. Kalaulah hadis tu yang dia riwayat bukan hadis daripada Nabi, bukan perkataan Nabi, bukan hadis Nabi, maka dia adalah seolah-olah kata salah satu daripada dua orang yang bohong ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama, orang yang bohong hadis ni, orang yang tipu, orang yang palsu predik hadis ni, buat hadis ni nak mari. Dan juga orang yang kedua, kita lah orang yang riwayat hadis ni daripada Nabi tanpa tengok kata hadis ni sahih ke tak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka inilah tujuan yang kita nak usahakan. Dan apalah mana masyarakat kita ni sangat berteguh pegang dengan Al-Quran dan juga sunnah yang sahih sungguh. Hari ni sunnah-sunnah ni tara mana sunnah kita, sunnah sahih ke sunnah tidak sahih. Kita bahaya takutlah kita yang duk pegang-pegang, duk dakwa-dakwa, duk usaha, takut kata hadis tu tidak sahih daripada Nabi SAW. Maka kita mari cek sama-sama, mari mempelajari sama-sama. Sama ada saya dan juga senapan pendengar semua, kita usahakan wabalah mana dapat kita ni ngaji hadis yang sahih sungguh daripada Nabi SAW. Habis tu saya ayat semua kata, apabila kita dapat dengar sungguh kata hadis ni sahih, kita dengar satu suara yang dia ngajar hadis sahih, lebih-lebih lagi hadis itu daripada Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, kita yakin kata ini adalah hadis yang sahih, maka kita ingatlah bahawa ini adalah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Bukan mudah-mudah. Bukan mudah-mudah kita nak dapat dengar satu hadis yang sahih daripada Nabi. Bahkan masa sekarang ni baru kira teknologi banyak yang kita mudah untuk nak cari hadis yang sahih. Teknologi yang kita ada hari ni, sama ada terotak, internet, komputer, mudah untuk kita nak cari hadis yang sahih daripada Nabi SAW untuk kita nak ngaji. Tapi kita tak cari juga. Tetapi yang kita duk dengar, yang kita duk jumpa sama ni, masalahnya hadis yang tidak sahih disebarkan dalam masyarakat. Hadis yang tidak sahih, lebih-lebih lagi hadis yang lemah dan juga hadis yang palsu, hadis yang bohong ke atas Nabi ini sangat disebar, banyak disebar di dalam masyarakat. Maka kita takut bahawa ini adalah satu bahaya, yang mana hadis yang tidak ada asal daripada Nabi ini disebar banyak, dan juga orang beramal berpegang teguh dengan hadis yang tidak sahih ini. Kita takut kata ini adalah salah satu bala yang besar yang Allah Ta'ala akan turun satu fitnah, satu bala. Habis itu orang yang ada ilmu, orang yang ada kemahiran, kuam chan, pandai di segi hadis ni, dia kena usaha. Sama ada di peringkat mahawisyalaya, sama ada di peringkat sekolah, kena usaha. Hajar anak-anak murid wabalam mana mereka keluar daripada sekolah,
mereka keluar daripada Mahawichilai, mereka ada ilmu asas di segi ilmu hadis. Ada asas di segi ilmu hadis. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, maka kita insya-Allah hari ini bersama dengan hadis daripada kitab 40 hadis Imam An-Nawawi, yang mana kita sampai kepada hadis yang ke-27. Tapi saya akan lakah pergi baca kepada hadis yang ke-28, dan juga insya-Allah minggu depan kita akan mari baca hadis yang ke-27 insya-Allah subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita hari ini pada hadis yang ke-28. Tidak berapa banyak lagi, tinggal hanya 14 hadis ataupun 12 hadis yang akan bersama dengan kita dalam kitab ini. Dan kita usaha membacakan hadis ini, dan kita usahalah ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kita setiap hari, setiap detik yang kita dapat ilmu, kita mintalah ilmu itu adalah ilmu yang manfaat kepada kita, ilmu yang banyak berkat, ilmu yang membawa kepada kita beramal dengan dia, dan juga amalan yang kita beramal dengan ilmu inilah kita akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tak sama orang yang beramal dengan ada ilmu dan juga orang yang beramal tidak ada ilmu. Kerana Allah Ta'ala dalam Al-Quran kata, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama di antara orang yang tahu ataupun orang yang tidak tahu? Tak sama. Tak sama. Tak sama orang yang ada ilmu dan juga beramal dengan ilmu, tak sama dengan orang yang dia ibadat banyak beberapa tahun pun tetapi dengan tidak sama dengan ilmu ataupun beramal dengan tanpa ada ilmu, maka amalan itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang ke-28 insya-Allah kita akan baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmizi, dan juga Imam Tirmizi kata hadisun hasanun sahihun. Alhamdulillah kita dapat baca hadis yang ke-28 daripada 40 hadis, kitab 40 hadis Imam An-Nawawi. Hadis ini agak kata penting yang kita usahakan mengadakan pengajian hadis kita ni untuk kita nak tambah kekasihan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tambah kasih kepada Nabi ni, tambah kita cinta kita untuk kita nak turut sunnah Nabi. Dan juga hadis ni munasabah juga dengan ruangan kita ni ngaji hadis. Hari ni kita akan kenal gapo yang Nabi royak tentang kasihan kita, dan juga kita kasih ni kita nak kena buat balas mana dengan Nabi dan juga sunnah dia. Hadis ini riwayat oleh salah satu sahabat Nabi yang nama Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, seorang sahabat Nabi. Dia kata satu kali wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami duk mula-mula duk dia Nabi wi satu peringatan. Nabi wi satu peringatan kepada kami, tetapi peringatan itu yang Nabi wi kepada kami itu seolah-olah kata mau'izah yang sangat berharga, yang mana peringatan itu apabila kami dengar ni wa'wi hati kami ni gemetar, getar hati kami. Getar saja tak cukup, mata kami nilai air mata daripada mata. Mata kami ni nilai air mata, tidak menangis. Nabi SAW orang yang kasih sungguh kepada sahabat dia. Nabi ni sangat kasih kepada sahabat dia. Habis itu setiap kali Nabi royak satu perkara kepada sahabat dia, nak ui satu peringatan kepada dia ni, penuh dengan ikhlas yang dia ada kepada sahabat dia. Habis itu sahabat dia yang dia dengar
peringatan ataupun mau'izah daripada Nabi ni, dia sangat gembira, tamuh sejahtera. Kadang-kadang apabila Nabi mari royak, dengan sungguh Nabi, dengan ikhlas Nabi buat wifat dia ni, tiap gementah hati. Kerana dia pun kasih juga kerana Nabi. Makna kata Nabi royak dengan hati, sahabat dia pun nanti nak terima dengan hati juga. Nabi royak dengan kekasihan kepada sahabat dia pun nanti dengar dengan sebab dia kasih kepada Nabi juga. Maka tak peliklah sahabat dia ni dengar rasa gemetar hati dan juga tubik air mata. Ya Allah, ini adalah salah satu orang yang kata cik witia. Nabi SAW, cara kecek Nabi, suara Nabi yang peringatan, masa yang munasabah yang Nabi Nabi siapa kau sahabat dia ni gemetar hati dan juga tiap. Sahabat dia kejut. Faqulna ya Rasulullah. Maka kami ni selalu dah tengok, dengar kepada satu peringatan yang Nabi kepada kami ni, kami gemetar hati tiap. Maka kami tak sedar hatilah, tak sedar hati nak tanya. Qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Hai Rasulullah, seolah-olah ini adalah peringatan yang terakhir. Yang terakhir, yang khitam, yang paling akhir. Yang mana boleh jadi kami selepas daripada ning tak akan dengar dah peringatan daripadamu. Lalu sebab tu kami dengar rasa bergentar hati dan juga tiap. Ni bukan biasa ni. Biasa kami dengar pun kami tak sampai ke bentar hati, tapi khusyuk juga, dengar juga, fati juga. Tapi kali ni kami fati, wa'wifat kami ni getah hati dan juga tiap. Kami mikir kata ini adalah pesanan ataupun peringatan yang kamu nak kepada kami, hai Rasulullah, peringatan yang terakhir. Maka sahabat tiap, sahabat gemetar. Ini orang panggil kata tarbiyah Nabi SAW terhadap sahabat dia. Kembali kepada kita wahai ibu dan bapa. Kembali kepada kita wahai guru dan ustaz. Tarbiyah kita hari ni balas mana dengan anak kita? Tarbiyah kita hari ni balas mana tarbiyah kita dengan anak murid kita? Kita sebagai ibu, kita sebagai bapa, kita tanya kita sendiri hari ni, tarbiyah kita ni terhadap anak kita dalam keluarga kita ni penuh dengan kekasihan seperti mana tarbiyah Nabi SAW yang penuh kekasihan kepada sahabat dia. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut Nabi, yang Nabi nak hajar, nak tarbiyah kepada sahabat dia ni penuh dengan ikhlas dan juga cinta kasih kepada sahabat dia. Maka kita sebagai ibu dan bapa hari ni, tarbiyah kita terhadap anak kita ni, kita ikhlas tara mana? Kita kasih kepada anak kita, kita cinta kepada anak kita ni tara mana? Kerana kalaulah kita tarbiyah kepada anak kita, kita tarbiyah kepada anak murid kita, kita ikhlas tara mana, kita kasih tara mana, anak kita dan juga anak murid kita pun akan terima tarbiyah kita, akan jadi mutarabbi, orang yang akan nak terima tarbiyah dengan kita secara ikhlas dan juga kasih kepada kita juga. Tetapi bagaimana orang yang duduk di bawah tarbiyah kita nak terima tarbiyah kita, kalaulah kita tarbiyah mereka dengan kekerasan, dengan tidak ada hikmah, bagaimana mereka nak terima? Bagaimana mereka nak terima? Kita sebagai jadi murabbi, jadi ibu dan juga jadi bapa, kita usaha nak terbiahkan anak kita jadi seorang hamba Allah Ta'ala yang salih. Mudah-mudah kata kita nak usaha terbiah anak kita jadi anak yang salih, jadi hamba Allah Ta'ala, jadi hamba Allah Ta'ala yang jujur. Apa kita tak turut jalan yang Allah Ta'ala royak kepada kita? Sebab apa kita tak turut jalan seperti mana Allah Ta'ala royak kepada kita? Hei manusia, hei ibu, hei bapa, kalaulah mu nak anakmu jadi salah satu hamba Allah Ta'ala yang salih, turutlah jalan yang aku royak dalam Quran. Allah Ta'ala royak cerak kata, kalaulah mu nak hajar, nak terbiahkan anakmu ni, hajar dengan hikmah, dengan cara yang baik. Hei guru-guru, hei ustaz-ustaz,
kalaulah hari ni kita tidak ikhlas, kita tidak terbiah dengan penuh cinta kasih kita kepada anak murid, maka kita jangan harap kata anak murid kita akan terima terbiah kita daripada kita dengan secara ikhlas dan juga kasih sayang kepada kita juga. Tapi hari ini orang yang dakwa, yang hajar anak nak jadi hamba Allah Ta'ala yang jujur, orang yang ada tok guru nak hajar ilmu, nawi ilmu kepada anak murid, untuk anak murid ini jadi orang yang jujur dalam masyarakat, tapi guna cara yang tidak betul dengan cara yang Allah Ta'ala ayat Al-Quran. Nah, kita nak hajar anak kita terbiah melalui Al-Quran, iaitu firman Allah Ta'ala ataupun kalamullah, kalamur Rabb, perkataan Tuhan kita. Tuhan kita, kampun Tuhan kita daripada Al-Quran. Kita nak hajar anak kita nak hajar anak murid kita dalam sekolah, tapi kita hajar tak betul cara yang Allah Ta'ala royak. Allah Ta'ala royak hajar sengaja hikmah, kita tak hajar dengan berhikmah. Allah Ta'ala suruh hajar dengan cakapan yang baik, kita hajar anak murid kita dengan cakapan yang keras, yang tidak ada berhikmah ataupun tidak lemah lembut. Waliyazubillah min zalik. Maka bagaimana nak dapat satu gambar yang kita dapat daripada hadis ni, yang sahabat terima tarbiyah Nabi, dengar peringatan Nabi, pesanan Nabi, dan sampai ke mereka gementar hati dan juga keluarnya air mata. Maka selepas daripada sahabat kata ini adalah peringatan yang terakhir, kami rasa kata fa'usina, kalau gitu mintalah mu ni wasiat kepada aku, wasiat kepada kami ya Rasulullah, gapo yang mu nak hari ni. Maka Nabi SAW ayat satu pesanan yang pertama, usikum bitaqwallah, aku wasiat kepada wasiat kepada fakmu hai sekalian sahabatku, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah kepada Allah Taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa, dan juga janganlah kamu mati melainkan kamu adalah orang yang Islam, orang yang Muslim. Orang yang Muslim. Itu pesanan yang pertama yang Nabi SAW pesan kepada sahabat dia. Wassam'i wat ta'ah. Takwalah kepada Allah Ta'ala, dan juga dengarlah, dan juga turut patutlah, dan juga ta'atlah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abd. Walaupun satu orang hamba mari tadbir ataupun jadi ketua kepada fakmu ni, fakmu kena dengar, kena sam' wa ta'ah, kena turut, kena dengar. Ini adalah takwa yang sebenar. Takwa yang sebenar, Nabi contoh sini, kalau ada seorang hamba, seorang taat, mari jadi pemimpin fakmu ni, fakmu kena dengar, kena turut, kena patut, kerana dia adalah pemerintah ataupun pemimpin fak kamu. Ini nak tunjuk kata takwa sungguh ke tak? Bukan kata ini hamba dengar apa, ini orang itai dengar apa. Tak. Kerana takwa yang sebenar yang Nabi royak dalam satu hadis lagi, bukan tengok kepada dia Arab ataupun orang yang bukan Arab. Tengok kepada warna hitam ke putih, tak. Kerana yang sebenar yang Allah Ta'ala tengok itu at-taqwa. Kalaulah dia takwa tinggi, walaupun dia ni seorang hamba, walaupun dia seorang warna hitam, dia lebih baik daripada orang putih dan juga orang biasa yang bukan hamba, yang tidak ada takwa pun di dalam jiwa mereka. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW riwayat kata, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak akan nak tengok kepada rupa kita, nak tengok rupa kita hitam ke putih ke gemuk ke janggut ke tak. Jangan. Itu mata manusia tengok hari ni, tengok orang janggut, tengok. Tapi Allah Ta'ala tak akan tengok. Tak tengok di situ kata dia ni janggut, dia ni putih, tak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala akan tengok kepada hati kita, wacai kita yang ada dalam hati kita ni. Taruh mana kita takwa kepada Allah Ta'ala, taruh mana kita ikhlas, cuci hati kita ni kerana Allah Ta'ala. Wa a'malikum, dan juga amalan-amalan kita. Ini sahaja sebenarnya pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Maka takwa yang pertama, Nabi contoh sini kata, kalau nak cek seorang takwa ni,
takwa kedak kepada Allah Ta'ala, takwa sungguh kedak kepada Allah Ta'ala ni, tengok yang pertama ataupun salah satu cara, salah satu contoh yang Allah Ta'ala royak, tengok kepada dia ni taat kepada, doa kedak kepada satu orang hamba apabila mari pimpin mereka. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Dan juga Nabi ayat kata, ingatlah sesungguhnya siapa yang dia hidup selepas daripada aku mati, dia akan nampak, akan berjumpa dengan perselisihan yang banyak, yang amat banyak, yang sangat banyak. Nah, fasayara ikhtilafan katsira. Banyak perselisihan. Nah, banyak perselisihan. Maka orang yang duk boleh, orang yang faham sungguh tentang agama itu orang ulama. Nah, orang ulama yang rabbaniyin, ulama yang rabbani sungguh, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Taala sungguh. Kerana perselisihan ini berlaku semenjak semasa Khulafaur Rasyidin lagi. Semasa Uthman berlaku perselisihan. Semasa Ali bin Abi Talib pun berlaku perselisihan. Selepas itu tak kena kecek, banyak perselisihan. Sama ada perselisihan di segi siasah, kanmeng, sama ada perselisihan di segi ilmu. Nah, banyak. Tapi kita orang yang kita nak usaha berteguh dengan Al-Quran dan juga sunnah awak balas mana? Jalan kita apabila kita jumpa dengan perselisihan, sama ada di segi kamu bubuk ni pun nak gitu gini, bubuk nak harta gitu gini, dunia saja, ataupun di segi ilmu, hak ni atau ku kena mu salah, ni ku kena mu salah. Bagaimana kita cara sebagai orang yang ahlus sunnah wal jamaah semua? Nabi wi jalan keluar kepada kita. Nabi wi jalan keluar kepada kita bahawa kamu yang hidup selepas daripada aku mati ni akan berjumpa perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka jalan keluar hanya satu. Ingatlah, hei wahai orang yang sedang dengar hadis ni, di mana pun kita jumpa perselisihan, sama ada perselisihan mana pun dalam dunia ni, sama ada di segi ekonomi, sama ada kanbang, sama ada ilmu, ibadat, Nabi kata fa'alaikum bisunnati, maka teruslah pegang teguhlah dengan sunnah aku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnah khulafa' pak orang al-mahdiyin yang dapat hidayah ataupun pertunjukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan keluar yang satu. Dalam Quran sama juga Allah Ta'ala yang kata fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allahi war Rasul. Maka kalaulah fa'mun selisih balas satu-satu masalah, satu perkara, farudduhu ila Allah, kembalilah kepada Allah dan juga Rasul. Kita tengok kata Allah Ta'ala royak belah mana, kita tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam royak belah mana. Fa'alaikum bisunnati, pegang teguhlah dengan sunnah aku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Fa'alaikum, di sini Nabi royak cakap kata pegang teguh, tapi tak cukup, Nabi belakang pula 'addu 'alaiha bin nawajid, maka fa'mu kikirlah dengan gigi geraham. Pegang kikir sungguh, kerana gigi ni adalah gigi yang paling gagah sekali, pegang jangan putus. Kita balas mana nak pegang sunnah Nabi hari ni, we pegang teguh sungguh. Pegang teguh sungguh. Pegang teguh sungguh kata ini adalah sunnah Nabi. Kerana selain daripada sunnah Nabi dan juga gapo yang Allah Ta'ala yang Quran ni, tak ada orang sesat. Sesat. Kerana Nabi kata wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Maka jagalah benda-benda yang direka di dalam agama. Sesungguhnya setiap benda yang reka itu adalah bid'ah, dan juga setiap bid'ah itu adalah dalalah, sesat. Maka kita hari ni klik mari tanya kita, nak bala mana kita ni dekat dengan sunnah Nabi. Dan juga apabila kita dapat sunnah Nabi, dah kita pakai tegur, ingat kata ni adalah sunnah Nabi. Kalau pergi tu baik keluar rumah jumpa satu perkara, tak kena ni, sebab Nabi jaga ni, pergi sunnah Nabi. Pergi sini jumpa satu perkara, tak kena ni, selisih dengan hadis Nabi, pergi hadis Nabi. Kita kena ingatlah orang yang turut sunnah Nabi ni, dia tak akan nak turut hawa nafsu dia. Kerana hawa nafsu ni seteru kepada kalam Allah dan juga hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata fa'adhu 'alaiha bin nawajid, kikir kemah dengan gigi geraham. Jangan putus. Nak bala mana
Jangan butuh. Itulah hadis kita pada hari ini, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Maka ini adalah nak tunjuk kata kita nak abang mana kita ni pegang sunnah Nabi. Yang pertama kali kita kena kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingatlah bahawa salah satu kalimah syahadah yang kita kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita klik mari tanya, klik mari fatih kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni, yang kita menyaksikan bahawa Muhammad adalah Rasulullah ni, tahu mana kita dengan kalimah ini? Suruh kedak kita beramal dengan dia. Kalaulah dengan asyhadu an la ilaha illallah, sungguh kedak kita beramal ataupun jadi hamba Allah Ta'ala ni, yang kita hidup dalam dunia ni, sungguh kedak tahu mana ikhlas kita kepada Allah Ta'ala. Setiap gerak-geri kita dalam dunia ni, tahu mana kita ikhlas. Yang kedua, tahu mana kita dengan Nabi SAW. Kita sanggup. Orang kata Nabi adalah Nabi. Nabi Allah Ta'ala, kita nak turut, tahu mana. Di antara perkara yang kita nak tahu tahu mana kita dengan kalimah syahadah yang akhir ni, wa anna Muhammadar Rasulullah, tahu mana kita tahu ni, salah satunya kita kena tasdiquhu fima akhbara. Kita kena percaya, kena percaya kata benar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang royak kepada kita ni, ini adalah benar yang benar. Kita percaya ke tak? Sungguh tahu mana. Adakah hari ni kita betul syok lagi, kita songsai lagi kata benar ni sungguh ke tak ni? Nabi royak ni sungguh kedak ni dengan dunia lain ni. Kalau kita ada syak dalam hati kita, kita tidak tasdik, beriman secara sungguh 100% dengan perkara yang Nabi royak, maka kita ni tak jadi lagi orang yang sempurna dalam syahadah kita. Yang kedua, wa ta'atuhu fi ma amara. Kita taat tara mana benda yang Nabi suruh. Kita taat tara mana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Nabi suruh kita buat ganing ni, kita buat turut kedak. Kita buat turut kedak. Ataupun kita dengar ini sunnah Nabi dan juga ini manusia, perbuatan manusia ataupun perkataan manusia, kita dok orang panggil kata dok cerak lagi atau nak pilih hak mana son. Maka kita syahadah kita ni kurang lah. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak ada orang beriman lelaki dan juga orang beriman perempuan seorang mana pun yang mana apabila Allah dan juga Rasulnya royak satu perkara dah kata ini adalah benar yang kena buat, perintah satu perkara dah, maka dia cari pilihan yang lain. Cari pilihan lain. Ini perkara yang Nabi dan juga Allah Ta'ala ya, tapi dia ni tengok dah, tahu dah kata Nabi dan juga Allah suruh, tapi cari jalan nak cari benda lain, pilihan yang lain ada ke tak? Tolak ni main. Kadang-kadang dia jumpa kata hak ni manusia royak lebih mudah lagi ni, turut manusia, tak turut Allah Subhanahu wa taala dan juga tak turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka ini kena tanya kata kita ada al-khiyarah ke tak? Tahu mana kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita sanggup nak turut sunnah Nabi ni, tahu mana? Abdullah bin Umar, hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad adalah hadis yang hasan. Satu kali kunna ma'a Ibni Umar famarra, kami satu kali ni jalan bersama dengan Ibnu Umar. Maka jalan bersama datang kepada satu tempat fahada alaihi. Sampai kepada satu tempat ni dia halik. Pergi kepada satu tempat dia halik. Bahkan jalan tu tak ada gapo ni. Jalan yang dia jalan ni, orang yang musafir bersama dengan Abdullah bin Umar, orang kata apabila sampai kepada tempat ni fahada alaihi, Abdullah bin Umar ni dia halik jalan. Tak usah jalan pergi betul tak. Maka kami ni tanya dia, faqulna ya ibn Umar, hey Abdullah bin Umar, lima fa'alta hadha? Sebab gapo awak biasa ni? Makna kata sebab gapo menghalik. Bahkan jalan betul tak ada gapo. Batu pun tak ada, pun kayu pun tak ada, apa dak jalan? Awak pun halik sikit pagi dak.
Maka Abdullah bin Umar dia jawab satu soalan, satu jawapan saja. Dia kata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza fa fa'altu. Aku biasa musafir bersama dengan Nabi, lalu jalan ning sampai kepada tempat ini. Masa tu Nabi ni dia halik kerana ada sebab ada pun kayu, dia halik tak sewi laga pun kayu, kerana kalau pergi jalan betul laga pun kayu kena halik sikit. Maka hari ni aku nak buat turut dengan Nabi SAW. Nabi biasa halik balah mana, aku nak halik macam itulah. Walaupun hari ni tidak ada pun kayu ataupun batu seperti mana ada pada masa Nabi SAW. Itu kasih sahabat kepada Nabi. Kasih nak turut sungguh, tiap jangkah Nabi ni nak turut sungguh. Tara mana kita hari ni wa ta'atuhu fima amara. Taat tara mana kepada perkara yang Nabi suruh. Dan juga yang ketiga wajtinabu fima naha anhu wa zajar. Tara mana yang Nabi larang kita tak usah buat ni, kita tinggal ke tak? Adakah Nabi larang buat gini, kita buat. Nabi kata jangan buat gini, kita buat. Maka kalaulah kita jadi orang yang selisih dengan Nabi, Nabi larang kita buat, Nabi suruh kita tak buat, maka ini tunjuk kata syahadah kita ni kurang. Yang terakhir sekali, kita nak tahu kata kita beriman ataupun kita tahu mana iman kita kepada Rasul, iaitu kita alla ya'budullah illa bima syara'. Tidak beribadat kepada Allah Taala melainkan dengan perkara yang disyarat saja. Bukan kata reka sendiri kata ini adalah benar-benar yang asal daripada kamu, bahkan tidak ada asal daripada kamu, tak boleh. Tak boleh. Maka manusia ataupun orang Islam, orang Islam kita tak kecek kata orang lain. Tak. Orang Islam terhadap kasih mereka kepada Nabi ni keluar kepada 3 golongan. Orang yang dia kata kasih, aku ni kasih kepada Nabi, kami ni kasih kepada Nabi. Tapi kasih-kasih mereka terhadap Nabi ni kita boleh bagi kepada 3 puak. Puak yang pertama orang yang kata ahlut tafriq, ahlul ifrat. Orang yang ifrat, melampaui. Orang yang melampaui balah mana? Orang yang melampaui itu orang yang telajak kek. Orang yang telajak kek yang mana Nabi SAW tak ada royak pun, fak dia apa buat dia. Fak dia ni orang yang kata al-karamiyah. Golongan karamiyah ni dia kata balah mana? Kita ni bukan bohong ke atas Nabi, tapi kita tolong Nabi. Nabi ni mari jadi Nabi atas dunia ni untuk nak tunjuk orang pada jalan yang baik. Sebab kami pun tak apa, tolong bohong hadis Nabi ni untuk nak heran manusia ni masuk jalan yang baik, seperti mana Nabi pun nak wifat dia ni duduk dalam jalan yang baik juga. Kalau dia mikir baik ni, orang panggil kita golongan karamiyah, seperti Al-Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ni orang panggil al-ifrat, orang yang melampaui. Buat benda-benda yang tidak ada asal daripada agama, buat. Sebab apa buat? Kasih kepada Allah. Sebab apa buat? Kasih kepada Nabi. Bahkan benda tu Nabi tak suruh ataupun tidak ada dalil yang sabit daripada Allah dan juga Rasulullah SAW. Orang ni orang panggil kata melampaui, ahlul ifrat. Golongan yang kedua, golongan ahlul tafrid. Tafrid ni mudah-mudahan ifrat ni tinggi lajak kek. At-tafrid kurang lajak. Kurang lajak. Tak wi pada sikit habaq pun dengan Nabi SAW. Bahkan orang Islam juga tak kenal pun Nabi, tak biasa ngaji pun hadis Nabi, tak biasa kenal pun sunnah Nabi, tak biasa amal pun turut sunnah Nabi SAW. Orang ni tak pada sikit habaq dengan agama. Dia Islam. Orang ni orang yang kata orang yang paling genah sekali, orang yang jahil. Waliyadzubillahi min zalik. Tetapi golongan yang ketiga adalah golongan alladzina wasatu bainal ifrat wat tafrid. Orang yang duduk tengah, ahlus sunnati wal jamaah. Iaitu kita insya-Allah orang yang duduk tengah, tak melampaui sangat. Tak melampaui, mana kata orang yang duduk tengah ni bukan dakwah kata amalan ni Nabi buat, reka amalan yang Nabi tak suruh, reka. Ni orang yang melampaui. Ia kasih kepada Nabi juga, tapi kasih dengan tidak kena cara yang sebenar. Kerana Nabi yang kata wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi ayat. Dan juga hadis yang kita ngaji dulu, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun.
Ataupun satu riwayat lagi, satu lafaz, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa Nabi kata reka dalam agama kami ni benda yang tidak ada asal dia, reka masuk mari dan dakwa kata ini adalah perbuatan yang kami syarak ataupun agama kami suruh, maka amal itu tu tolak. Habis itu hari ni sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kasih Nabi dengan kena cara. Nah, kita takut juga. Takut kata kasih Nabi ni telajak kek. Tetapi kita kena mikir juga luar belah mana we orang yang tak biasa kenal di Nabi, tak biasa kenal sunnah Nabi, tak biasa beramal dengan sunnah Nabi, kita kena harap mereka ni mari ngajah di Nabi, mari gapak, mari kenal Nabi, mari kasih kepada Nabi. Kerana kita takut mereka ni jadi ahlut tafrid, genah. Nah, maka kita kena duduk tengah. Tidak melampaui sangat dan juga tidak kurang sangat. Maka hari ni kita kena kasih kepada Nabi banyak. Kasih kepada Nabi banyak. Kasih belah mana supaya tak adil lah. Kita kena dengar, kena percaya gapo setiap Nabi ayat tu kita kena percaya. Kerana Nabi ni tak kecek melainkan dengan wahyu. Tak kecek melainkan dengan wahyu. Tu yang Ibn Mai kata benda yang Nabi buat itu benda palsu, benda bohong. Tak. Kalaulah hadis tu adalah hadis yang sahih, kita kena percaya pasal kata ini adalah kamput ataupun perkataan Nabi. Dan juga kita kena beramal, kena turut dia. Kalau Nabi larang, kita kena jauh. Kita kena jauh. Dan juga kita usaha beramal itu seperti mana Nabi hajar kita. Nabi ayat kata kepada mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu, semayalah kamu seperti mana kamu tengok kami ni semaya. Tengok Nabi semaya baik nak baik tu. Bukan kata nak kita tamu sining molek. Tamu sining molek di sisi kita. Tamu ibadat, membanyak ibadat. Tapi kalau tak serupa dengan Nabi pun, itu adalah benda yang salah. Kerana ibadat-ibadat ni dia tauqifiyah. Kena tengok asal kata Tuhan suruh balas mana, Nabi suruh balas mana, Nabi buat tengok balas mana. Kena turut Nabi. Kena turut Nabi. Kena turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali 3 orang ulama dia kumpul, dia himpun satu tempat yang nama tempat Mina di Mekah semasa buat haji. Dia adanya mufti negeri Saudi iaitu nama Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan juga seorang ulama Saudi juga nama Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin, dan juga orang yang ketiga nama dia Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kerana tiga-tiga orang ni ulama yang hebat. Syekh bin Baz mati pada tahun 1420. Sama juga dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, sama juga 120, 1420. Dan juga Syekh Utsaimin mati selepas dari itu setahun. Semasa tahun yang terakhir Syekh bin Baz panggil buat haji, dia ada mufti negeri Saudi. Kumpul tiga orang ulama ni satu tempat. Maka semasa Mina ni masa sudah ibadat, sudah gapo, dan dia buat majlis ilmi. Majlisul ilmi untuk nak orang yang buat haji masa tu yang duduk di Mina ni, mari dengar, boleh tanya. Boleh tanya, kalaulah soalan yang sakut dengan akidah, dengan tauhid, soalan itu akan dijawab oleh Syekh bin Baz sendiri. Kalau soalan itu sakut dengan fiqh, hukum tu belah mana, hukum ni belah mana, ketua majlis itu sebagai Syekh bin Baz akan Syekh Utsaimin jawab soalan itu. Kalau soalan yang sakut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh bin Baz akan Syekh Albani jawab soalan itu. Ini orang panggil kata tawadhu ulama. Tetapi selepas daripada mereka jawab soalan majlis ilmi sudah dah ni, masuk waktu solat zuhur. Maka kita cuba khayal tengok kata tiga orang ni siapa yang akan nak jadi tu imam. Siapa yang akan nak jadi imam solat ataupun sembahyang zuhur di Mina pada hari itu. Maka kalau kita tak silap, kita kena kira kata orang yang patut jadi tu imam sekali iaitu Syekh bin Baz, kerana dia adalah mufti, kerana dia adalah ketua majlis pada hari itu. Tetapi Syekh bin Baz yang kata, ya Aba Abdurrahman, salli bina. Hei Abu Abdurrahman, iaitu Syekh Albani, minta wimu ni jadi imam. Semaya fa kami. Syekh Albani kata, la anta syekhuna. Dak, mu ni ketua kami, mu ni syekh kami. Hei Syekh bin Baz, mu mufti, mu ketua kami, ketua majlis kita hari ni, mu lah jadi imam, patut dah. Syekh bin Baz kata,
Hari ni fak kita 3 orang ni sama belaka, iaitu ngapa Quran. 37 belaka, ingat Quran belaka. Tetapi yang tidak samanya orang yang ngapa hadis tak sama. Orang yang paling ngapa banyak sekali hadis Nabi SAW iaitu Syekh Albani. Quran ni sama 3 orang ngapa Quran belaka, tapi orang yang ngapa hadis Nabi banyak sekali iaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Albani rahimahumullahu jami'. Maka Syekh Albani nak jadi takmir sebab tak boleh nak lawan. Tak boleh nak tekan lah, kerana Nabi ayat kata nak uji orang satu orang jadi tok imam ni kena tengok dari segi Quran dia balah mana. Balah mana? Setengah ayat kata dia ni ngapa Quran banyak, setengah kata baca Quran kena, setengah Quran baca Quran lacak. Tapi makna dia iaitu orang yang sedap dari segi Quran, sama ada ngapa baca suara dia tok imam. Aula orang yang apa Quran. Kalaulah Nabi kata Quran sama belaka, tengok kata seorang mana a'lamu bis sunnah, yang paling alim sekali tentang hadis ataupun sunnah aku Nabi ayat. Maka 3 orang ni Syekh Albani yang paling alim sekali tentang hadis Nabi. Ini tak imam tekan, kerana ini adalah perintah Nabi. Hadis Nabi biasa ayat dalam hadis dia. Amal dengan hadis tu. Jadi tak imam. Berjadi tak imam Syekh Albani paling belakang sudah qamat tanya kepada para makmum, lebih-lebih lagi mufti negeri Saudi Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Uthaymin, tanya kata usalli nawi kuning semaya kepada fakmum ni bi salati Rasulillah am ukhaffif. Nawi kuning semaya kepada fakmum ni seperti mana semaya Nabi ataupun kurang sikit, mana tahu wi napa kata ringan sikit balah mana. Nak semaya supaya Nabi rapasen ka, nak kurang sikit, mana kata nak main kata nak wi takhfif, mana kata tak beratlah takhfif ni ringan sikit. Nak main supaya Nabi ka, nak ringan sikit. Syekh bin Baz jawab kata salli bina salata Rasulillah. Syekh Albani musmayalah hajalah fak kami bagaimana semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh bin Ismail Zuhair itu hajar orang yang jadi makmum. Belakang dia sama ada Syekh bin Baz, sama ada Syekh Ibn Uthaymin, hajar mereka tentang sembahyang ataupun solat Nabi SAW. Maka salah satu kitab Syekh Albani tulis iaitu Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi, iaitu sifat sembahyang Nabi daripada mula takbir sampai kepada wisalam. Dan juga Syekh bin Baz pun ada kitab juga Sifatul Salah Nabi, dan juga Syekh Utsaimin pun ada juga sifat sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka yang sangat kasih kepada Nabi, sangat suka segera nak beramal dengan sunnah Nabi, ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hari ni tara mana kita dengan sunnah Nabi, dengan hadis Nabi. Kalau kita ngaji kurang lagi, kita tambah lagi ngaji dengan hadis Nabi. Kalau kita kurang amal lagi, kita usaha amal. Niat kata kita ni ngaji hadis Nabi untuk nak beramal dengan hadis Nabi dan juga tambah cinta kepada Nabi. Kerana ini adalah pemimpin kita yang besar pada hari kiamat nanti. Pemimpin kita yang besar, yang hebat pada hari kiamat nanti. Dan juga tidak ada Nabi mana pun yang dapat syafaat kepada kita banyak sekali, melainkan orang yang sangat kasih kepada Nabi. Salah satu cara yang tunjuk kata kasih kepada Nabi iaitu kita suka nak ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana salah satu mizah ataupun qadi bagi orang yang ngaji hadis Nabi ni, dia dengan nama Nabi SAW. Dengan nama Nabi SAW, ngaji hadis Nabi dengan nama Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, dengan semua perkataan Nabi. Kerana hadis-hadis adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, keakuan Nabi dan juga sifat-sifat Nabi. Maka apabila kita ngaji hadis Nabi dengan nama Nabi banyak acak semua ni, kita dengan nama Nabi ni sunat kita kena banyak selawat kata Nabi. Dengan nama Nabi sekali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena selawat sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi dia kata siapa yang selawat ke atasku satu kali, Allah Taala akan selawat ke atas dia 10 kali. Bagaimana kita ngaji satu hadis Nabi hari ni, kita dengan nama Nabi 10 kali. Kita selawat 10 kali, berapa kali yang Allah Taala akan selawat ke atas kita. Dan juga orang yang banyak selawat ke atas Nabi, Nabi yang kata dialah akan dapat syafaat banyak sekali daripada aku pada hari kiamat nanti.
insya-Allah kita berdoa semoga kita dapat syafaat daripada Allah Subhanahu taala pada hari kiamat nanti, dan juga kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah Taala kata, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari itu Allah Taala akan panggil setiap golongan ni bersama dengan ketua mereka. Ketua kita tidak ada orang yang lain melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وبالإسلام أحيانا